يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fa'aksiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa biha dha zikri a'la rutubi Fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa biha za zikri a'la rutubi. Fa'aksiran, maka perbanyakkan olehmu, perbanyakkanlah. Itu dipanggil nun taukid khafifah. Kalau ada tasydid nun taukid sakilah. Fa'aksiranna boleh. Fa'aksiran nun taukid nak ambil faedah kuat dan bersungguh-sungguh. Dia panggil nun taukid khafifah. Fa'aksiran, perbanyakkan olehmu min zikriha, daripada menyebutnya kalimah Islam. Menyebut itu bil adab, zikriha, zikri kalimatul Islam bil adab, dengan penuh adab. Ba dengan makna ma'a, berzikir berserta dengan adab. Tu. Bila kamu banyak berzikir dalam keadaan penuh dengan adab, tarqa bihaza zikri, kamu naiklah kamu bihaza zikri, dengan ini zikir a'la rutub, setinggi-tinggi martabat ataupun darajat. Tu. Rutub jamak bagi rutbah. Rutbah, rutub. Tu. Mana-mana kitab kita tengok di hujung-hujung, dia banyak kembali kepada tasawuf. Dia menyuruh kita berzikir. Macam mana kitab Umul Barahin kan, ditutup dengan disuruh kita banyak berzikir mustahdiran maknaha, beserta hadir akan makna-makna zikir tadi. Jadi kalau kita zikir penuh dengan adab ini, makna zikir yang apabila kita sebut penuh dengan segala ma'ani, segala makna-makna yang telah kita belajar daripada makna aqaid. Tu. Kalau kita tak faham sifat-sifat Tuhan dan makna-makna sifat-sifat Allah, bila kita berzikir, kita menyebut dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, tidak ada isi. Sebab kita sebut dalam keadaan kita tak tahu isi yang terdapat di dalam La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Itu.
Wa ghallibil khawfa 'ala ar-raja'i wasir li maulaka bila tana'i. Wa ghallibil khawf, dan menangkanlah, hendaklah kau menangkan khauf, rasa takut. Takut itu ala raja, ke atas raja, ke atas harap. Harap ni harap rahmat Allah dan keampunan Allah. Itu. Wa ghallibil khauf, dan hendaklah kau menangkan ni pada ketika sibuk engkau dengan berzikir, kau menangkan khauf ala raja, ke atas raja. Maksud menangkan khauf ke atas raja, jangan bagi raja tu tinggi daripada khauf. Makna kena bagi seimbang. Kena bagi seimbang. Sebab raja dengan khauf ini perlu ada kepada seseorang yang sedang berjalan kepada Tuhan, dipanggil salik. Yang mana kalau kita takut sangat, tanpa ada raja tak boleh. Bila takut sangat, dia takut sampai jadi tahap dia putus asa daripada rahmat Tuhan. Dia putus asa. Sebab bila terlalu dia takut, sehingga menyebabkan nanti dia fikir dia pun amal tak banyak, dan dia ni mungkin nak mati dah, dan dosanya dulu lebih banyak daripada pahala yang dia buat. Sampai tahap takut itu sampai dia putus asa dari rahmat Tuhan. Dia kata, aku nak buat apa tak boleh dah, tunggu mati sajalah. Itu dia panggil putus asa daripada rahmat. Dan kalau rojak sangat pun tak boleh. Rojak ni harap dengan rahmat dan keampunan Allah. Lalu dia bacalah tentang ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat keampunan Allah. Dia baca tentang syurga dan baca kaji tentang Rahman dan Rahim Tuhan. Jadi menyebabkan dia jadi pemalas. Dia kata kalau dengan kasih sayang Tuhan ni, sembahyang 5 waktu dah cukup dah. Dia jadi malas. Kalau takut sangat, dia jadi putus asa. Aku dah memang tak sempat. Tak sempat dah nak beramal. Jadi dia pun tinggal, tunggu nanti mati. Sebab tu dia, rojak dan khauf dan rojak ni, kata ulama, seumpama 2 sayap kapal terbang. Kapal terbang kalau sebelah pendek, pusing kapal terbang tadi. Kapal terbang tadi berpusing, jatuh. Dia perlu sama panjang, sama berat. Itu yang ini maksudnya, kau menangkan takut ke atas rojak. Maknanya jangan bagi rojak lebih tinggi daripada khauf. Maksudnya kau menangkan ni maknanya kau kena naik tahap takut itu separas dengan rojak. Faham tu? Bukan maksud menang bagi khauf lebih di atas rojak. Jadi khauf yang duduk di bawah, rojak yang duduk di atas. Dan bila kita berzikir, kita mengharapkan kan man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Dia nampak jannah, dia tidak ada takut. Takut ini akan datang sifat malah ke atas diri dia. Sebab apa? Cukuplah berzikir banyak-banyak, aku ni memang confirm masuk syurga dah. Jadi begitu. Jadi kena ambil khauf, tarik, mari letak sama dengan rajak. Itu maksud ghalib. Sebab dia rajak dengan khauf, dia tidak boleh rajak tinggi, khauf rendah, ataupun khauf tinggi, rajak rendah, tak boleh. Dia kena sama. Itu maksud dia. Wasir li maulaka bila tina'in. Itu asal. Tapi kena baca bila tina'. Dan berjalanlah engkau li maulaka kepada Tuhan kau bila tana'in, dengan tidak jauh. Tanak di mana tanak. Berjalan
dengan tidak tangguh. Tapi maknanya betul tak nak ni bila taba'ud dengan tidak jauh daripada jalan yang lurus yang boleh menyampai kepada Tuhan. Dengan maksud hati dia bergantung dengan Allah. Ni dia panggil suluk. Nak tengok jalan ni, ikutlah, bacalah kitab Siyarus Salikin. Ulama buat siap dah. Hidayatus Salikin. Tu boleh tengok perjalanan-perjalanan ahli-ahlilah. Dalam kita nak berjalan kepada Tuhan, nak berjalan kepada Allah ni, nak mudah sampai, dia kena ada kenderaan, iaitulah tarikat. Dan dia kena ada bekalan, iaitulah zikir. Dia kena ada pembawa jalan, iaitulah syekh, guru. Dia kena ada tarikat. Nak cerita tarikat ni, dalil tarikat kena main lain. Nak cerita tentang dalil bertarikat. Tu. Tapi tarikat ni nak ambil kena tanya dulu guru yang kita ambil ikut suka. Dan bila kita ambil tarikat, walaupun guru tu sesat, kita ambil tarikatnya, hari tu kita dah mula ta'asub, sanggup mati. Walaupun kalau orang kata tu dia tak betul. Sebab tu sebelum ambil, jumpa dulu guru-guru musyrik tarikat ni. Sekarang ni banyak mengaku. Tu. Baik. Ditanya Syekh Kadir Mandili tentang kita berzikir dengan tarikat ataupun dengan tidak tarikat. Boleh tak berzikir walau tanpa tarikat? Boleh, dia kata. Tapi seumpama orang yang naik kapal tanpa ada nakoda. Bila kita berzikir tanpa ada tarikat. Bila tarikat maknanya dia ada jalan dia, line dia, dan ada guru. Guru mursyid, guru tarikat. Kalau kita berzikir tidak ada tarikat, seumpama kita naik kapal yang tidak ada nakoda. Ikut kapal tu berjalan. Kalau sampai, kalau nak sampai pun jauh. Kadang tak sampai, pergi ke lain. Nak pergi ke sana, pergi ke sana. Tapi kalau kita ada tarikat, maknanya boleh, tapi lambat. Tapi kalau kita ada tarikat, dia boleh sampai cepat. Seumpama kita naik kapal yang ada nakoda. Dia bawa terus. Tapi nak ambil tarikat ni, jangan kita mudah-mudah. Kena tanya dulu bagi banyak, selidik dulu. Tapi perlu tarikat ni. Supaya kita sejak sampai. Cepat sampai dengan Allah. Tu. Wajaddidit taubata lil auzari. Dan sentiasalah engkau, ini perbaharulah olehmu akan taubat bagi segala dosa. Wajaddid ni perbaharu ni ialah wajib. Wajib engkau kena perbaharui taubat. Sentiasa bertaubat. Taubat ni apa dia? Ar-ruju' ilallah. Kembali kepada Allah. Itu taubat. Bukan taubat. Orang lain ni dia banyak taubat daripada taubat. Saya alhamdulillah taubat. Sebut sekali. Taubat. Taubat. Tu. Dia kena taubat. Tu. Itu peringkat kita. Kalau peringkat ahli tasawuf, kalau dia taubat, dia nampak dia taubat, dia kena taubat daripada taubat itu. Tu. Lepas tu satu lagi penyakit hati. Bila kita bertaubat, kita pun alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Saya dah bertaubat. Bila Tuhan kata terima taubat kamu? Tu orang tasawuf dia tinggi lagi. Orang tasawuf dia taubat sehingga dia tak nampak dia taubat. Saya alhamdulillah syukurlah. Saya beli haji, saya dah bertaubat sana di Mekah. Amboi. Taubat bukan mengaku. Sebab tu orang ahli tasawuf selagi dia nampak dia bertaubat, selagi itulah dia duduk bertaubat daripada bertaubat itu. Sehingga dia tidak nampak taubat itu datang daripadanya. Bila dia nampak dia bertaubat, maknanya apa? Dia sedang mengaku dia telah diterima oleh Allah dan dia telah bersih. Tu. Itu kata Ruwaim dalam Risalah Al-Qushairi. Taubat itu kau taubat daripada taubat kau.
Tu. Lil auzar, bagi segala dosa. La tai'asan mir rahmatil ghaffar. Saat nak tengok. Wajaddidit taubati lil auzari. La tai'asan mir rahmatil ghaffari. Ya. La tai'asan, jangan kamu putus asa. Min rahmatil ghaffar, daripada rahmat Tuhan. Yang ghaffar, yang amat pengampun. Apa ghaffar? Ghaffar min as-sattar, yang amat menutup li dzunub, bagi dosa. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluasi bagi setiap sesuatu. Tu. Wa kun ala alaihi syakura. Wa kun ala balaihi sabura. Wa kun, jadilah olehmu. Jadilah engkau ke atas segala nikmat Allah orang yang bersyukur. Wa kun, jadilah engkau. Asalnya syakura tu maf'un. Ada tak? Hal. Wa kun, jadilah olehmu hal keadaan orang yang bersyukur ala alaihi, atas segala nikmat Tuhan. Ala mana na'ma, nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan ni sama ada nikmat zahiriyah, nikmat batiniyah. Nikmat zahiriyah, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sihat. Itu nikmat zahir. Nikmat batiniyah, nikmat iman, nikmat ilmu. Tu nikmat sabar. Itu ikhlas. Wa kun ala ali syakura. Disebut syakura, maknanya sirah mubalaghah, fa'ul. Maknanya kasir syukri, orang yang banyak bersyukur pada Tuhan. Syukur ni lagu mana? Syukur bukan menyanyi lagu Rehan. Duk syukur. Kenapa aku nak menyanyi? Syukur. Ya, itu pun salah satu jugalah. Syukur ni dikembali kepada i'tiqad bil jinan. Bil janan, bukan jinan. I'tiqad bil janan. I'tiqad dalam hati. Wa khidmatul wal khidmah bil arkan. Khidmat dengan anggota. Wan nutku bil lisan, bertutur dengan lidah. I'tiqad dalam hati, praktikal atau khidmat dengan anggota, bertutur dengan lidah, syukur, bermuji, berzikir, bersyukur. Itu makna syukur. Syukur itu ialah al-i'tiqad bil janan wal khidmah bil arkan wan nutku bil lisan. Kena ada 3 itu. Wa kun ala balaihi sabura, dan jadilah engkau ke atas bala Allah orang yang sabar. Jadi jadilah engkau orang yang sabar ke atas bala Allah. Apa dia bala? Daripada sakit dan kesempitan hidup, ketiadaan wang dan harta, sabar. Tu di atas segala bala Tuhan. Sabura, ini kasir sabri, orang yang banyak subur, banyak sabar. Sabur atau wazan fa'ul. Fa'ul ni panggil sirah mubalaghah. Wa basyiris sabirin, Allah sebut. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya diberi ganjaran oleh sahabat itu, ganjaran mereka dengan ketiadaan hisab, dihitung. Tak boleh nak hitung ganjaran. Habis. Aku lu amri ni.
Nak tengok. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Wa kullu makdurin pama anhu mafar. Ada nuskah. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Wa kullu makdur. Kullu syai' ada nuskah. Kullu amrin. Sama je lah. Dan tiap-tiap perkara itu bil qada dengan ketentuan, dengan qada dan qadar. Wa kullu makdur dan setiap yang ditakdir itu pama anhu mafar, maka tidaklah daripada kullu makdur itu mafar, tempat lari. Mana apa? Apabila telah ditakdirkan, kita nak lari tak boleh. Dan setiap sesuatu itu dengan qada dan qadar. Apa mana? Setiap sesuatu itu berlaku dengan qada dan qadar Tuhan. Dengan sebab qada dan qadar Tuhan. Bahasa sababiah. Nah itu. Wa kullu makdur, setiap yang telah Tuhan qada. Makdur ni kullu ma wa kullu amrin qaddarahullah. Setiap perkara yang Allah dah takdir, fama anhu mafar. Tak boleh daripadanya nak lari. Nak lari tak boleh. Tak boleh nak elak. Tu. Jadi bersisih ulama juga di antara Asy'ariyah dan Maturidi tentang qada dan qadar. Tu. Ada kata qada, tak mudahlah. Ada kata qada di sana, qada di sini. Ada kata qada di sana, qada di sini. Tu. Di sana tu di Tuhan lah. Di sini tu berlaku. Tu. Abu Hasan Sya'ri kata qada tu di sana. Qadar di sini. Apa makna? Bila Tuhan tentu dia tu mati hari ini, itu qada. Pam, hari ini matilah, tu dia panggil takdir dan qadar. Mudah saya cakap. Qada di sana, qadar di sini. Imam Abu Mansur Maturidi, qadar di sana, qada di sini. Apa mana? Tuhan takdir dah di sana, lalu Tuhan qada di sini. Nampak? Lebih kurang sama. Lepas tu kita pun kadang orang kampung cakap ikut suka. Takdir Tuhan dah. Ni qada Tuhan lah. Qada dan qadar. Qada tu hak mana? Qadar hak mana? Ikut buh pi lah. Sebab apa? Ada ulama kata, qada di sana, qadar di sini. Qadar tu takdir lah. Kan kadang-kadang kita tahu, ni semua takdir Tuhan, ni takdir Allah. Nampak? Kadang-kadang di sini, kadang takdir di sana, kadang takdir di sini. Qada begitu juga. Qada ni keputusan, hukum Tuhan. Ni dia, tapi di si Abu Hasan Sya'ri, qada di sana, qada di sini. Qada tu tanjis, pelaksanaan daripada apa yang telah Tuhan tetap. Tapi Abu Mansur Maturidi, takdir qada di sana, qada di sini. Qada ni keputusan. Jadi kena dua-dua. Jadi tak salah lah. Orang kamu sebut kadang dia sebut qada Tuhan, takdir Tuhan. Tak apa lah. Kerana qada ni di si Abu Hasan Asy'ari, iradatullah al-muta'alliqatu azalan bi takhsisil kainat bi maqdi ma yajudu 'alaiha. Ketentuan Allah yang bersangkut paut pada azali dengan menentukan makhluk ini dengan setengah apa yang harus bagi dia. Habis. Fakun lahu musliman. Fakun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al-ulama. Fakun, maka jadilah olehmu lahu bagi Allah musalliman, orang yang menyerah diri, orang yang berserah segala perkara yang telah ditentukan
Jadi, jadilah engkau wahai penuntut, wahai yang menuntut redha Tuhan, lahu kepada Allah musalliman, orang yang menyerah. Apa menyerah? Menyerah pada apa yang telah Tuhan takdirkan. Supaya nak bagi ada bersangkut dengan di atas. Serahkan segala qada dan qadar Tuhan. Daripada segala hukuman Allah. Makna apa? Redha dengan tidak i'rad dan i'tirad. Tanpa berpaling dan tanpa mengkritik. Biduni i'rad wal i'tirad. Tu. Macam Nabi Ibrahim tu. Dicampak dalam api, diberi metawa, nak suruh aku buat macam mana kamu? Dia tak layan. Serah kat Tuhan lah. Qada Tuhan. Jadi pok ni dia serah kat Tuhan, dia serah betul-betul. Kita mulut serah, hati tak. Lepas tu tak jadi tu. Nampak kereta depan, serah kat Tuhan lah. Memang accident. Serah pada Tuhan. Ambil majlis tasawuf lama mana, tauhid pun tak ingat lagi. Nak serah kat Tuhan. Tapi dulu sungguh. Kalau kita baca kisah wali-wali Allah ni, saya duk baca di pondok Risalah Kusyairiyah. Masya Allah, cerita wali-wali Allah ni hebat. Tapi ada orang kata, cerita wali-wali ni betul kan? Nabi pun tak ada begitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, Hasan Basri, boleh semayang atas air. Dia kata boleh terbang macam-macam. Nabi tak pun. Nabi bukan tahap wali, tinggi lagi makam dia. Allah tak bagi dekat Nabi karamah-karamah yang ada dekat Rasul. Sebab karamah tu tak layak dekat Nabi. Sebab tak tinggi. Bila Nabi mendapat karamah-karamah macam ni, hilang hikmat dilantik di Rasul. Nabi suruh pergi Mekah, dia tak apa boleh terbang. Jadi begitu. Sebab tu Allah tak bagi mukjizat ataupun yang apa ni, sesuatu yang dapat oleh para wali. Jangan kita buat alasan Nabi tak boleh terbang, ni kata wali Allah boleh terbang. Allah tak bagi dekat Nabi. Sebab Nabi ni dia ni orang panggil, dia sebagai orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dia tidak boleh ada satu perkara yang menyebabkan orang lain tidak mau ikut. Lepas tu Nabi sekali dia tunjuk mujizat dia, habis sekali tunjuk tak tunjuk dah. Lepas tu mujizat Nabi Muhammad SAW, zuhirnya tak hebat, tapi hakikat dia hebat. Macam Quran. Zuhir tak ada nampak macam lah tongkat Nabi Musa belah laut. Tapi Quran tu hebat sampai sekarang orang masuk Islam ni Quran. Nabi jarang berlaku. Sekali je berlaku. Nabi Musa ketuk tongkat batu, maka terpancar air di batu. Ni Muhammad ada kisahnya, dia suruh jari dia keluar air. Tapi kalau kita tengok batu tu diketuk oleh tongkat Nabi Musa, terpancar air, kita nampak hebat sebenarnya. Hebat lagi air yang keluar di tangan jari Nabi. Sebab air datang daripada mana? Daripada jari. Kalau air keluar daripada batu, memang banyak. Memang banyak air keluar daripada batu. Tu tengok dekat tu. Dekat terowong, jelapang. Air duk keluar meleleh ke celah batu. Tak pelik. Tu. Orang bawa mentua saya di baling. Keluar air keluar di bawah bukit. Orang pakat duk main ambil. Keluar di celah batu. Tapi ni keluar di jari. Sebab tu Allah tak bagi macam tu. Allah tak bagi Nabi Muhammad boleh terbang, boleh jalan atas air, nanti orang tak mau ikut dia. Kalau begitu Allah Ta'ala bagi malaikat saja jadi Rasul. Itu. Dan Nabi dia orang panggil duduk di makam baqa' billah. Atas tinggi daripada baqa' daripada Allah, daripada baqa' billah lagi. Mana? Hatinya dengan Allah, badannya dengan masyarakat. Adapun yang duduk di gunung Jerai, duduk di atas gunung tu pokok penakut. Bukan saya kata penakut tu, dah. Nisbah dengan Nabi, pokok ni penakut, tapi baik pada kita. Tapi duduk gunung Jerai tak mayang, karut.
Yang Imam Ghazali suruh lari naik atas bukit tu. Sebenarnya Pok tu kalau dengan Nabi, hebat Nabi. Sebab Pok tu masih takut dengan makhluk. Mereka masih melihat makhluk. Masih melihat makhluk tu ada kekuatan, boleh mengganggu mereka. Tu saya kata, Pok tu. Tapi saya teruk lagi. Tapi Nabi, hatinya dengan Allah. Tapi badannya di dalam masyarakat. Hak ni dia panggil uzlah fil qalbi. Hak ni payah nak dapat. Jadi kita kata, ni apa ni ulama pergi atas bukit? Nabi pun tak pernah beruzlah. Nabi beruzlah, wahira. Tapi hujung-hujung akhir hayat Nabi tak pernah naik atas bukit. Memanglah. Sebab Nabi sampai makam tinggi. Atas pada bakok. Tu. Panah bakok lagi. Lepas tu dia tak kisah. Sebab tu Allah, Nabi dia tak ada Tuhan bagi satu mukjizat yang dahsyat dekat dia pada Zuhair. Tu. Tapi Allah Ta'ala bagi mukjizat dekat dia yang Zuhair tak nampak dahsyat. Macam mana Nabi Isa dan Musa. Tapi hakikat mukjizat Nabi tu dahsyat. Mana? Quran. Dahsyat. Tapi kalau kita tengok sekali, tak ada apa-apa. Nampak? Allah Ta'ala bagi kat Nabi begitu. Kalau Nabi Isa seakan boleh hidup orang mati. Tapi Allah tak bagi kat Nabi Muhammad. Supaya dia mudah mengajak manusia dan manusia mudah ikut beliau. Tu. Dia bertanya, sebab apa Nabi tak boleh terbang? Kata, wali Allah boleh terbang dah. Syekh Abdul Qadir Jalani, bila dia makan ayam, tulang-tulang tadi dihimpun, angkat apa ayam terbang. Kalau Nabi buat macam tu juga, Nabi suruh kita usaha, dia suruh kita ibadat, dia tak apalah, ayam tangkap makan, hidup balik. Makan, hidup balik. Kan? Tak payah pun sonok boleh gitu. Tak payah duk kerja. Kan? Makan, dia tu himpun balik semua tulang. Makan, kok, pegang sebelah pula. Makan pula. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, dia sampai tahap tu lah. Tapi hebat kan? Dia tak sehebat macam Nabi. Itu. Nak bagi faham, susah orang ni bagi faham. Dia suka nak cari salah. Baik. Jadi, hak Tuhan takdir nak lari tak boleh. Habis. Watba' sabilan nasikin al-ulama. Dan ikut olehmu, wahai salik, wahai pelajar, sabilan nasikin, jalan orang yang beribadat. Nasikin jamak daripada nasik. Nasik di mana abidin. Ikutlah jalan para abid, al-ulama yang alim. Bukan abid yang jahil, abid yang alim. Ikut jalan mereka. Baik. Wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal kiyabi fil ashari. Dan hendaklah engkau bersihkan hati daripada aghyar, segala yang lain daripada Allah. Aghyar jamak daripada ghair. Ghair itu apa dia? Mimma siwallah, yang lain daripada Tuhan. Daripada harta, daripada anak, isteri, kemegahan. Itu mana? Bersihkan hati kamu daripada aghyar, daripada segala yang lain daripada Allah. Aghyar ni ma siwallah. Tapi bersih itu bil jiddi. Bil jid, jangan baca jad datuk. Bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh. Jadi bil ijtihad wal qiyam, dan bangun bil ashar, pada waktu sahur, pada waktu malam. Itu dia. Kalau nak bersih hati daripada selain daripada Allah. Selagi ada aghyar dan akdar dalam hati. Akdar ni karat dosa. Aghyar, gambaran segala ma siwallah yang duduk dalam hati. Selagi itulah kita tak dapat kesungguhan dalam beribadat dan bangun malam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Itu mana bil jiddi. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada dia. Mujahadah ni lagu mana? Kata ulama tasawuf, mujahadah itu ialah dengan melawan nafsu. Melawan nafsu. Tu. Dia panggil mukhalafatu nafsi. Kita tak ikut kehendak nafsu pada segala keinginan nafsu. Dalam keadaan kita takut daripada Allah SWT. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun mereka yang takut pada makam Tuhannya, dia menghalang. Wa nahan ni menahan. Menahan tu nahan. Bahasa Melayu kita kan, wa nahan nafsa, dan menahan nafsu. Tu. Kalau ada rajin-rajin percaya, kalau siapa yang rajin, dia boleh buat. Sebenarnya bahasa Melayu kita ni banyak Arab. Tapi saya tak rajin. Tapi duk jumpa. Tu, wa nahan nafsa, menahan nafsu. Nampak? Nahan nafsu, tahan nafsu. Tapi kadang-kadang dia tak sebiji. Diubah kadang-kadang dengan bahasa Arab kampung. Arab kampung, dia jadikan Arab. Itu tak termasuk lagi Arab tulen. Sabar, amanah, baca Fatihah. Jadi kita cakap Arab banyak daripada cakap Melayu. Tu. Banyak daripada cakap Melayu. Tu kalau campur sekali baca Fatihah, semayang wirid lagi, baca Quran lagi, hadut cakap lagi tu Arab. Wa nahan nafsa, dan mereka yang menahan nafsu 'anil hawa, daripada ikut keinginan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurga itulah tempat kediamannya. Baik. Sahur ni dekat ni sahur. Sahur ni waktu Tuhan terima doa. Waktu sahur. Tu. Sa'atul ijabah. Dan pada masa sahur itulah turunnya malaikat yang mana shift malam. Yang mana shift malam naik dan shift siang sedang turun pada waktu sahur. Tu. Pada masa tu, bila kita sedang berzikir, berdoa, di saat malaikat shift malam dan siang bertembung. Bila mereka mendengar suara doa kita, mudah-mudahan mereka mengamin, kita dimakbulkan. Waktu dia kenal waktu mana? Waktu asar dengan waktu subuh. Sahur, subuh sampai duha. Tu masa tu dalam proses malaikat shift. Dia malaikat ni, dia bukan malaikat siang malam, dia shift. Malaikat siang turun, hak malam naik. Bila malam, malaikat malam turun, malaikat siang naik. Itulah hari-hari. Malaikat ni makhluk Allah yang paling ramai. Barangkali hak yang hari ni lain, hak esok lain. Hak esok syih lain, hak malaikat lain pula, hak tak pernah khidmat sebelum ni. Makhluk Allah cukup banyak malaikat. Habis. Wal fikri wal zikri, ni atas bil jiddi. Mana kamu bersihkan hati kamu daripada selain pada Tuhan, bil fikri dengan fikir, wa zikri dan zikir, ala dawam atas berterusan, mujtaniban, hal keadaan engkau ini sedangkan engkau menjauhkan lisa'il asam, bagi segala dosa. Jauhkan bagi segala dosa. Apa dosa? Dosa yang besar, dosa yang kecil, zahir dan batin. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin. Dosa batin mana? Hasad, dengki, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Tu. Zikir ala dawam ni zikir ke mana? Bukan zikir ala dawam duk zikir sedia pegang tasbih. Dia orang tasawuf ni bila kita berzikir tengah tasbih, tu orang tak sampai lagi, tu orang tu sedang duk taktih, orang panggil kalau belah sana. Duk taktih. Duk taktih macam budak baru duk berjalan. Duk taktih dia panggil, sana panggil. Tu duk pegang tasbih, orang sampai tahap
Ahli zikir, tasbih tak ada dah. Dan dia tak perlu sebut apa. Dia sentiasa ingat Allah. Di mana allazina yazkurullah qiyaman wa qu'udan. Dia berdiri, dia duduk, dia bersini, dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Ini orang hidup bagi tahap solat daim. Dia solat berkekalan. Jadi solatul daim dia panggil. Ni kita nak solat baru nak solat. Mereka dah solat dah sebelum solat. Bila solat lagi kuat ikhlas mereka. Tu. Kita nak semayang baru nak sabar, baru nak ikhlas. Sebelum sabar, sebelum semayang kita tak ikhlas. Bila nak semayang baru nak ambil ikhlas. Lepas tu kan tak ikhlas lah. Dia datang saatnya, lepas tu habis. Sebelum semayang, kita tak khusyuk. Bila semayang baru nak khusyuk, bohong. Dia kena khusyuk sekarang dah. Bila kita tak khusyuk, bila semayang baru nak khusyuk, khusyuk tu sebentar je datang. Lepas tu orang ahli tasawuf, mereka sentiasa ikhlas dan khusyuk, khudu', tawadhu'. Bila lepas semayang, lagi bertambah. Lagi bertambah khusyuk. Ni. Bila kita nak semayang baru nak ambil khusyuk semua, memang tak boleh. Kita bohong Tuhan. Lepas tu orang tasawuf dia panggil salatul daim. Dia sentiasa semayang. Tapi bukan semayang macam kita. Tu. Kalau dulu di Kedah, bukan di Kedah. Di Mekah dulu Tok Syafi'i, Teluk Bagan. Tu ulama tasawuf. Wali Allah di Mekah. Dia sezaman dengan Pak Da'i, dengan Syekh Ahyad Bogor, Syekh Muhammad Ahyad. Ni Tok Syafi'i Kedah orang panggil. Duduk di Mekah. Wali Allah. Mengajar Ihya Ulumuddin. Dia duduk sentiasa qiyam. Qiyam. Ni duduk ramai jemaah pun qiyam. Bukan dia semayang. Tapi itu dia tak cakap banyak. Tok Syafi'i Kedah orang panggil. Orang Teluk Bagan. Tu zaman tu. Zaman tu zaman kebilangan tu. Kalau zaman tu, kalau ulama tauhid Padai. Kalau ulama fiqh Syekh Ahyad. Tu sebelum Syekh Kadir. Syekh Kadir ni anak murid Syekh Ahyad. Tu masa tu. Kemudian Tok Syafi'i Kedah. Itu tasawuf. Jadi rata-rata di Patani, di Kedah, yang mana yang alim tasawuf ni semua lalu melalui Tok Syafi'i Kedah. Mengajar mengajar. Nak beritahu kita kena tahu ulama-ulama Melayu kita ni. Lepas Syekh Tok Syafi'i dia panggil Tok Peda. Tok Peda, orang berani juga. Jadi mana-mana tasawuf yang ada di Malaysia kita ni, di pondok-pondok semua mari ke situ. Dia mari Tok Syafi'i, Tok Wahyu Mazuhdi, mari Tok Syafi'i. Dia mari Tok Syafi'i Kedah. Kalau yang tauhid Padai, kalau yang fiqh lepas Tok Syekh Ahyad, Syekh Abdul Qadir Mandili, Syekh Ahyad Bogor ni alim fiqh semua. Syekh Ahyad, Syekh Muhammad Ahyad. Tapi tak ada dah anak murid bila, kalau ada pun sekarang tak ada. Kalau nak ada pun umur 1 kalau ada anak murid dah. Syekh Ahyad Bogor. Menantu Syekh Muhammad Mukhtar Atari. Orang Bogor. Dipanggil Paku Belanda. Sebab Paku Belanda bila dia letak domer, siapa tak boleh injak lah. Domer ni kembali dekat mana? Dia letak pak, siapa nak injak tak boleh lah. Paku Belanda. Bila dia paku domer, pak, nak cabut tak boleh lah. Makna tak lari dah domer tu, kena tepat. Syekh Ahyad Bogor. Itu orang Jawa. Murakiban wal fikri wal zikri ala dawam. Mujtaniban, harkan dia menjauhkan daripada dosa. Sam segala dosa habis. Murakiban lillahi fil ahwali litartaki ma'alimal kamali. Itu ataf kepada mujtaniban lagi. Cuma dia buang huruf ataf lah. Mujtaniban tu hal daripada fa'il dalam khalif. Faham? Tu khalif, bersihkan olehmu akan hatimu, jiwamu daripada segala selain daripada Allah. Hal keadaan kamu menjauh segala dosa. Hal keadaan kamu murakiban,
sentiasa berintai. Muraqiban sentiasa tarakub, ingat bahawa Allah memandang. Muraqiban ni lillah, sentiasa mengintai-intai akan Tuhan. Apa mana? Dia duk ingat bahawa Allah sentiasa duk intip dan melihat segala gerak-geri dia. Itu makna muraqabah. Orang duduk makam muraqabah, musyahadah, dia ingat dia melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadat kepada Allah soalannya kamu melihat dia. Itu musyahadah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu ingat memandang Allah dengan mata hati, fa innahu yaraka, dia melihat kau. Itu muraqabah. Tu dia makam muraqabah dulu, dia mujahadah, kemudian muraqabah, kemudian musyahadah. Dia nak sampai tahap musyahadah, dia kena lalu mujahadah, muraqabah, musyahadah. Musyahadah ni melihat Allah dengan mata hati. Di mana dia paling Allah, fa aina wa tuwallu fasamma wajhullah. Bukan tengok Allah duduk di situ. Dia ingat Allah, segala apa yang dilihat, segala asar, dia akan ingat muassir. Tu. Dia akan ingat Allah. Itu makna fa aina wa tuwallu fasamma wajhullah. Itu makna muraqiban. Fil ahwal, pada sekalian keadaan kau. Dia begini. Daripada mujahadah naik kepada muraqabah, muraqabah musyahadah. Musyahadah dia satu tahap dia pergi muayyanah. Muraqabah ni apa dah? Mulahazatul haq inda kulli syai'. Dia akan ingat Tuhan pada setiap satu. Dia nampak Allah, bukan nampak Allah duk cokong situ. Kan? Dah. Macam mana orang gila talak. Orang gila talak ni, dia tengok perempuan mana pun dia nampak bini dia. Dia teringat bini dia. Sebab terlalu rindu dan syauq dengan bini dia. Tapi dia pun tahu tu bukan bini dia. Tapi dia lihat siapa? Sehingga lelaki lihat pun dia ingat bini dia. Cukup dapat kain pun tak apa dah. Dapat kain pun tak apa dah. Kadang-kadang duduk depan pintu. Mahoi. Tu gila talak. Pok ni gila dengan Tuhan. Dia gila dengan Tuhan. Dia tengok apa? Dia nampak Tuhan. Tapi lihat dengan basirah, bukan dengan basar. Siapa-siapa yang mengatakan melihat Allah dengan basar, kafir. Melihat dengan basirah. Tu. Baik. Dia kalau cerita tasawuf ni sonok. Tapi cerita jadi panjang, sonok makan tasawuf ni. Kita di ujung-ujung mau duduk dia makan tasawuf. Sebab tu ihsan dalam hadis Sayyidina Umar tu, akhir duduk di ihsan. Ihsan. Maknanya, mula-mula peka, kemudian tauhid, kemudiannya ihsan. Tasawuf kena duduk belakang. Kita pun, kita letak di akhir hidup kita ni, kita kena selalu duduk dalam tasawuf, ingat Tuhan. Muraqabah, musyahadah. Tapi dia bukan senang. Muraqabah ni bukan terus. Nak muraqabah tak boleh dapat. Dia kena mujahadah lawan nafsu. Dia kena takhalli, kemudian tahalli, kemudian baru dapat tajalli. Takhalli, kosongkan segala sifat mazmumah. Tahalli, hiaskan segala sifat mahmudah. Tajalli, akan nyata sekiranya apa yang dilihat, diingat Tuhan. Itu. Litar taki. Sebab tu ulama dulu, Junaid al-Baghdadi, dia dilatih oleh bapa menakannya Sari As-Sakti. Sari Sakti ni sentiasa doa ajar dia bila kau bangun tidur, Allah nazirun ilayya. Allahu syahidi. Allah melihat aku. Allah nazirun ilayya. Itu kata Junaid. Cuba kita ajak anak kita begitu. Dia rasa takut. Allah menyaksiku. Allah memandangku. Allah ma'i. Allahu syahidi. Allah nazirun ilayya. Itu Sari As-Sakti. Sari Sakti ni tak pernah tidur. Tak pernah tidur atas pantai.
Tu. Kalau Junaid 40 tahun, ni lah. Guru hebat, anak murid hebat lah. Tu. Junaid 40 tahun tak tidur. Sari Sakti tak pernah tidur atas bantai. Dia hanya tidur, ambil kesempatan di saat dia baca Quran dan berzikir. Itu saja. Berzikir. Jaga pula. Tu tidur dah. Campur sikit 5 saat. Jadilah sejam. Baca Quran. Jaga pula. Cuba kita buat macam tu. 3 tahun gila. Sebab apa? Kita tak ditolong oleh Allah. Kita tak dapat haul dan kuah daripada Allah. Sebab tu kita tak boleh tiru cara orang tasawuf. Nak tiru tak boleh. Dia bukan ilmu tiru. Dia tak boleh tiru. Tu dia. Litartaki, supaya kamu naik ma'alimal kamal ke alam, ke tempat yang tinggi. Ma'alim ni maknanya kamalat. Itulah akhlak Muhammad. Ma'alim ni kamu akan mendapat sifat-sifat yang sempurna. Apa dia? Akhlak Muhammadiyah, akhlak yang dinisbah, yang dibangsa kepada Nabi Muhammad SAW. Habis. Wa qul bi zullin rabbila taqta'ni. Tak lupa pelik ni. Wa qul bi zullin rabbila taqta'ni. Angka bi qati' la tahrimni. Dia tak boleh baca tu, jaga tu. Wa qul bi zullin rabbila taqta'ni. Tu tak apa. Angka bi qati' wa la tahrimni. Tak. Bi qati'in. Angka biqati'in wala tahrimni. Biqati'in, bukan kotek. Kalau kotek, angka biqati' wala tahrimni. Jadi gila dah. Angka biqati'in wala tahrimni. Wakul katakanlah, bizullin, dengan penuh kehinaan, dengan penuh rendah diri kepada Tuhan kau. Rabbi, ya Tuhanku. Rabbi itu dibuang huruf, dia buang huruf nida, dia buang ya mutakalim. Diletakkan alamat dia ya mutakalim. Mana? Kasrah. Sebab harakat yang munasabah dengan ya, kasrah. Rabbi ni, ya Rabbi, wahai Tuhanku. La taqta'ni, jangan kau putuskan aku. Anka, daripada mengingati kau. Daripada engkau. Biqatin, dengan sesuatu yang memutuskan. Mana? Iaitulah kata ulama, daripada setiap fitnah yang mengganggukan hati, daripada mengingati Allah. Itu. Apa dia qatik? Setiap fitnah yang mengganggukan hati daripada ingat Allah. Hubbul mal, suka pada harta. Wal walad, suka kepada anak. Wal jah, dan kemegahan dan syahwat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu bukan fitnah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiaskan manusia suka kepada keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Al-ayah. Wala tahrimni, dan jangan kamu haramkan aku. Apa haram? Jangan kamu tegahkan aku. Mana? Tegahkan aku daripada mengingati kau. Habis. Ini pun macam tu juga. Kan habis jadi begitu. Min sirrikal abhal muzili lil ama waqtum bi khairi ya rahimar ruhama. Ada nuskah min mannikal abhal muzili lil ama. Syair tak wasak. Ada nuskah mannika, kurniaan kau. Ada nuskah rahsia. Baik, kita baca yang rahsia. Min sirrika al-abhal. Ini, jangan kamu haramkan aku daripada sirrika, daripada rahsia kau. Min tu takluk pada tahrim ni. Jangan kamu haramkan aku daripada rahsia al-abha, yang terang, al-muzil, yang menghilangkan, lil ama, bagi buta hati. Sir ni apa makna sir? Sir itu maknanya nur ilahi. Nur ketuhanan.
Yang dengan nur itu kita dapat membezakan di antara hak dan batil. Itu dia panggil nur. Nur panggil nur ilahi, nur yang dibangsa kepada Allah. Yang Tuhan campak dalam hati. Itu mana sir. Kalau man nikah kurniaan kau, boleh juga. Tapi hak kita begitu tak boleh. Habis waqtum. Dia sebut waqtum tu, tapi dia pun nak beritahu kata dia pun habis dah. Waqtum dia panggil husnul maqta'. Husnul inqita' dia panggil. Bara'atul maqta'. Daripada rahsia waqtum dan tutup olehmu ya Allah bi khairin dengan kebaikan. Tutupkanlah dengan kebaikan ya rahimar ruhama, wahai yang pengasih bagi segala yang pengasih. Ini dia panggil yani waqtum ni gini. Katakanlah dengan penuh kehinaan, ya Allah tutupkan kami, amalan kami dan ahwal kami dan umur kami bi khair. Itu maknanya waqtum, tutupkan olehmu ya Allah, yakni segala amalan kami dan segala kelakuan kami dan umur kami bi khairin dengan kebaikan ya rahimur ruhama, wahai yang penyayang bagi segala yang sayang, daripada segala yang penyayang. Ini isyarat kepada hadis ar-rahimun may yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Orang yang rahim itu mereka yang Allah sayang pada mereka. Itu maknanya ruhama ni, makna aslinya ruhama, ada hamzah. Masalah orang-orang yang kasih. Ulama kan alim ulama. Rahimun ruhama. Maknanya ada juga golongan penyayang-penyayang. Tapi Allah ni rahimar ruhama, yang penyayang daripada segala yang penyayang-penyayang. Iaitu yang kata ar-rahimun, orang yang penyayang ialah yarhamuhumur rahman, Tuhan sayang mereka. Tabaraka wa ta'ala irhamu, rahmatilah, kasih sayanglah kamu man fil ard, mereka dalam bumi ini, yarhamukum, nescaya memberi kasih sayang kepada kamu man fis sama, mereka yang di langit. Itu dia panggil hadis ar-rahmah, musassal bir rahmah. Walhamdulillahi alal itmani wa afdalus salati wassalami. Dan segala puji bagi Allah kerana memberi kesempurnaan, kerana memberi sempurna. Ala tu dia panggil ala ta'liliyah. Segala puji bagi Allah li ajli al-itmam, kerana Allah telah melengkapkan, menyempurnakan hadzal kitab, bagi karangan kitab ini. Wa afdalus salati wassalam, dan seafdal-afdal selawat dan salam alan nabiyyi, ke atas nabi al-hashimi, yang dinisbah kepada Bani Hashim. Hashim iaitulah datuk bapa Nabi SAW. Al-khatimi, yang penutup, yakni al-mutammim, yang pelengkap, penutup bagi segala nabi-nabi dan rasul. Wa alihi, dan selawat ke atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, al-akarim, yang mulia-mulia. Akarim jamak bagi akram. Akram, akarim, semua mulia. Hari akarim yang paling-paling mulia-mulia, yang ramai. Itu akarim tu jamak bagi akram. Jadi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tamat selesai bacaan kitab kita dengan taufik daripada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita dapat khatam pada hari ini. InsyaAllah sebelum itu kita saya mau baca sikit sanad ni. Boleh tengok lah. Boleh tengok di sanad Kharidah Al-Bahiyah. Kurang-kurangnya kita dapat berkat. Itu saja. Berkat kitab ni, bukan berkat saya tak ada berkat. Kitab ni, tuan kitab Kharidah. Saya tengok je, saya nak baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul Kharidah Al-Bahiyah lil Imam Ad-Dardir. Arwi
saya riwayatkan Al-Kharidah Al-Bahiyah, kitab Kharidah Bahiyah, wasaira kutubi Sayyid Dardir, dan sekalian kitab-kitab Sayyid Dardir an Syekhina Al-Musnid Abdul Hakim Ushbarah Al-Jazairi. Abdul Hakim Ushbarah Al-Jazairi, dia ni muda lagi, muda pada saya, tapi saya ambil ijazah dekat dia. Dia pernah datang di tempat saya sekali. Dia ni pemungut sanad yang tinggi-tinggi dalam dunia ni. Sampai Indonesia, sampai merata dia ambil. Syekh Abdul Hakim Ushbarah Al-Jazairi. Sebab saya ambil sanad dia ni, sebab dia dekat. Ada lagi sanad saya ambil pada guru yang lain, tapi yang dia ni sanad dekat. An Syaikhi Musnidul Asar Ammar, daripada gurunya Musnid pada masa sekarang, Al-Mu'ammal yang umur panjang, Al-Syekh Abdul Rahman Al-Kattani. Ini yang saya sebut baru ni. Dia masih ada di Morocco. Kalau sempat boleh pergi ziarah, umur dia hampir 100 tahun. Dialah sekarang ni yang memegang sanad paling tinggi dalam dunia. An walidihi, daripada bapaknya, Musnidudd Dunya Al-Imam Al-Hafiz Al-Syekh Abdul Hayy Al-Kattani Al-Fasi. Al-Fasi. Ini masyhur lah kalau orang mengaji ilmu sanad ni. Semua sanad semua datang daripada Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. An Said Ahmad bin Ismail Al-Bazanji Al-Madani, ini mufti Syafi'i di Madinah Munawwarah. An walidihi As-Said Ismail bin Zainul Abidin Al-Barzanji Al-Madani. An Musnin Al-Madinatil Munawwarah Al-Alama Al-Muhaddis Al-Syekh Saleh Al-Fullani Al-Madani. An Syihab Sayyidi Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi, amin. Jadi ajas cukup. Dan sajadah kepada semua sekalian muslimin dan muslimat. Qabilna. Jadi sebelum tu kita baca sikit hadiah Fatihah kepada Tuan Pengarang dan juga sekalian ulama-ulama yang lain. Secara khususnya ialah Tuan Pengarang kitab Syekh Ad-Dardir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita niat bacaan kita ni sampai kepada arwah kepada Syekh Dardir dan ulama-ulama yang jasa mereka cukup banyak dalam dunia ini. Wallahu alam. Dan insya-Allah kita akan ada soalan, sesi soalan. Habis sesi soalan tu berakhirlah program kita pada hari ini. Berehat 5 minit. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني. إنها لحظات شكر وامتنان